Mungkin kita din yang Islam tu, inna dina indallahi Islam, kita cara solat ikut Nabi. Tapi bila mari cara hidup, wa na'udzubillah min zalik, ikut Yahudi. Tu bimbang. Mari datang solat ikut Nabi dah kemar dah, keluar sat lagi dah. Fikir cara Yahudi, cakap cara Yahudi, habis cara hidup semua ikut Yahudi dah. Maka jadilah dia Islam hanya pada IC, Islam hanya pada syariat tapi tidak pada hakikat. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis kita tadi. Tak sempat nak perkenalan, minta maaf namanya. Subhanallah. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Surau Jumaat Al-Muhibbah Mahabbah, maaf, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para tetamu Allah yang dimuliakan pada malam yang penuh barakah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam dikata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati kita akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat apa dia? Seluruh nikmat. Kita pecahkan nikmat ni pada dua bahagian lah. Nikmat dari sudut dunia, nikmat dari sudut akhirat. Adapun nikmat dunia ni nikmat yang kita nampak depan mata sekarang ni, yang zahir, yang nampak itulah nikmat dunia. Adapun yang gaib itu tak nampak, kita boleh kategorikan sebagai nikmat akhirat dalam bentuk pahala. Contoh. Adapun nikmat dunia ni nikmat yang kecil. Mensyukuri nikmat dunia ni dengan kita menukar dia menjadi nikmat yang besar. Hari ni kita bagi masa, Allah bagi masa di dunia, kita tukar jadikan dia masa untuk akhirat, yang ni pahala. Itu tanda syukur yang sebenar. Malah tingkatan syukur yang lebih tinggi itu adalah ingat pula kepada pencipta yang menjadikan seluruh nikmat dunia dan akhirat. Menyebabkan apabila kita benar-benar menghayati akan erti kesyukuran yang sebenar, maka menjadilah kita hambanya yang sentiasa bertambah-tambah nikmat dalam kehidupan. Tak sempat habis lagi nikmat, tambah lagi. Ini janji Allah sedang mata Allah SWT. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah nikmat. Makna tambah nikmat ni yang kita dok faham, nikmat yang nampak. Nikmat yang nampak dok tambah. Start account tak bertambah pun tak. Dia tengok nikmat yang nampak. Dia lupa nikmat yang zahir ini kecil sebenarnya. Ada nikmat yang kadang-kadang kita tak boleh nak ukur dengan mata kepala. Itulah nikmat iman, amal dan ketaatan. Bayangkan malam ni tuan-tuan sedang mata Allah SWT, Allah pilih kita semua untuk ada dalam nikmat yang besar ni. Allah tambah nikmat, kita nak datang lagi, nak dengar lagi, nak dengar lagi. Tak pernah kena erti bosan. Itu nikmat tu. Tak pernah kena erti bosan, nak dengar lagi, nak solat lagi. Tak pernah lagi lah saya jumpa. Tak tahulah kalau tuan-tuan jumpa sedang jemaah mata Allah SWT, jumpa orang lepas solat dia kata bosan. Tak tahu. Tu makna 2 kali Jumaat pergilah tu. Bosanlah solat ni, tak ada lagi. Tak ada lagi saya jumpa orang yang baca Quran, lepas baca Quran dia kata bosanlah baca Quran ni. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi lah. Kalau datang majlis ilmu ni macam mana keadaan ustaz yang datang tu pun, tak ada lagi dia keluar lagi, bosan lah. Tak ada. Itu antara nikmat yang Allah tambah tu. Bagaimana kita boleh mengekalkan prestasi untuk duduk dalam nikmat yang besar. Kita nak lagi. Apatah lagi lepas pada PKP sekarang PKPP. Noh nak sebut. PKPP sampai hang fikir sendiri. Punya payah kita nak mengurus manusia ni. Allah izin kita untuk datang masjid rumah Allah ni. Ini satu nikmat. Nak datang lagi. Ini satu nikmat tuan-tuan. Walaupun kita 4 bulan tak datang. Dia kalau biasa kalau dah lama tak pergi, nak pergi tu, orang kata start engine payah.
Cakap berita nak hidup tu 2 kali start. Atau cabut enjin tu. Kadang-kadang. Tapi kita ni dah lama tak datang tapi nak datang lagi. Subhanallah. Tahniah tuan-tuan. Saya ucapkan tahniah dan syabas. Jarang orang cakap tahniah ni. Yang kali kita ucap masuk tahniah, anda datang lagi. Tahniah dan syabas, syukur pada Allah Ta'ala. Kerana Allah tambah nikmat tu Allah tambah nikmat. Jangan sampai satu tahap kita dah rasa bosan dengan keadaan nikmat akhirat dan kita mendambakan nikmat dunia. Itulah satu azab. Inna azabila syadid. Azab kau amat pedih apabila melihat dunia ni satu benda yang bosan. Azab ni bukan bermula pada akhirat di neraka. Azab ni apabila kita ada dunia jadi terbeban. Jadi beban kita pada perkara yang kita ada tu jadi bebanan balik, tuan. Jadi alhamdulillah sedang jemaah mata Allah SWT. Dan hari ni, malam ni sangat bertuah apabila Allah jemput saya. Dia kalau main dengan masjid ni, tuan, perkataan dia Allah jemput. Tu je. Tuan-tuan datang malam ni atas jemputan Allah. Sebab tu saya akan acknowledge tuan-tuan, raikan tuan-tuan sebagai para tetamu Allah. Ni kita berada di rumah Allah ni. Walaupun HQ-nya headquarters di Makkahul Mukarramah, ini branch dia. Ni kita berada di branch. Adapun walaupun berada di branch cawangan, tetap dikira sebagai tempat sujud maka rumah Allah. Dan malam ni alhamdulillah dimuliakan dengan saya meraihkan tuan-tuan sebenarnya. Saya meraihkan datang taklah jauh mana pun. Taklah jauh mana pun, kalau perjalanan sejam je. Sekarang ni sejam tu kejap je sebenarnya. Sahabat kita datang dari Melaka. Melaka datang nak ambil rekod malam ni. Live online majlis ilmu. Alhamdulillah. Datang dijemput oleh Allah. Sebab apa? Nak meraihkan tuan-tuan. Saya niat saya datang nak meraihkan tuan sebagai tetamu Allah. Jadi saya lah kena suka dulu dengan tuan-tuan. Sebab nanti Allah tanya, suka tak dengan tetamu aku tu? Saya ditanya dulu. Saya kena suka dengan tuan-tuan walaupun pertama kali jumpa. Tuan-tuan tak suka dengan saya tak apa. It's okay. Itu dia. Saya kena suka tu sebab saya meraihkan tuan-tuan sebagai tetamu Allah. Khair. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT dengan masa yang ada ni, insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni, seperti mana tajuk yang diberikan tadi, hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan ni sedang jemaah mata Allah SWT ini satu kitab yang besar sebenarnya. Alhamdulillah Allah takdirkan saya seperti mana yang diperkenalkan sedikit dengan nama Farid Abu Aulia tu. Itu nama kunyah, nama gelaran tu Abu Aulia. Nama anak tu, anak yang pertama Abu Aulia. Bapa kepada Aulia. Anaknya yang pertama Raudatul Aulia. Tapi kalau tuan-tuan nak doakan bapa pada wali pun boleh juga, aminkan jelah. Ni bapa wali ni. Abu Aulia tu wali-wali Aulia. Jadi nama Faridul Firdaus sebenarnya. Faridul Firdaus bin Zulkifli, ta'aruf sikit. Allah takdirkan saya untuk mengarang kitab. Mengarang kitab dan alhamdulillah tadi sempat bisik dengan Tuan Haji kita, pengusi. Tuan Haji saya cakap sebelum PKP tu sempatlah saya buat kunjungan hormat dengan Sayyidul Samah Datuk Yusof, Mufti Negeri Sembilan, untuk serahkan kitab hakikat kehidupan. Adalah amalan yang diberikan akhir nanti insya-Allah saya berikan untuk sampaikan kepada tuan-tuan, amalan yang diberikan oleh Datuk Mufti untuk sama-sama kita amalkan insya-Allah. Jadi kitab ni besar, cuma tajuk malam ni itu tajuk besar tu hakikat kehidupan. Cuma saya nak highlightkan tajuk, dia panggil subtajuk dia adalah menghadapi tekanan kehidupan, hakikat ujian dan masalah. Dalam perbahasan hakikat kehidupan, kita mendalami tentang ujian dan masalah, persoalan, masail. Furu' al-Masail. Ada satu kitab Syekh Daud Al-Fatani. Kitab kuning. Dikarang semula, ditulis semula oleh almarhum Datuk Abu Hassan Dia Al-Hafiz. Tuan-tuan guru saya juga. Alhamdulillah. Tulis tajuknya Furu' al-Masail. Furu' pecahan kepada persoalan-persoalan furu' tentang agama, ibadat kita. Baik, tapi sedang jemaah mata Allah SWT, masalah dalam ibadat seperti perbuatan yang kita nak buat di solat, zakat, puasa, haji dan sebagainya itu, bila kata ada persoalan pada ibadah, kita boleh jawab direct tentang persoalan itu. Tapi persoalan kepada kehidupan, masalah kehidupan. Ini kajian hakikat kehidupan, tuan. Masalah kehidupan nak jawab macam mana? Apakah yang dikatakan masalah kehidupan? Dan kita nak kaitkan kehidupan ini menjadi ibadah juga. Ulama mensyarahkan ibadah terbagi kepada dua. Ibadah khusus, ibadah umum. Dalam surah Al-Fat ayat 28.
Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida." Dan Allah SWT mengutuskan Nabi SAW untuk menyampaikan dinil haqq, agama benar, agama yang benar. Din, dalam konteks din, agama ni dia pecah dua. Pertama, agama yang disebut sebagai ibadah khusus. Agama yang khususnya ni, inna dina indallahil Islam. Tu din, disebut agama saja. Kita tak boleh kata begini, agama je, oh ya, kita banyak agama dan agama kita ni, ialah agama lain pun sama dengan kita. Hati-hati jangan sebut gitu. Nanti kan jadi liberal pula, menyamakan atau pluralism. Sebut agama dalam minda kita, dalam kefahaman kita sebagai orang beriman, inna dina indallahil Islam. Sebut agama ni Islam. Dan bila sebut Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tak ada dah lebih tinggi dah. Cuma kita ni nak apply tak apply, itu saja persoalan dia. Islam tu dah berada di tempat yang tinggi, tinggal lagi kita ni nak naik ke arah itu atau tidak. Itu saja. Itu yang pertama. Yang keduanya, din yang kedua yang dimaksud di sini adalah cara hidup. The way of life. Bahasa Jawa kata. The way of life. Baik. Bila kata din yang kedua ni, cara hidup ni, ni yang bahaya. Mungkin kita din yang Islam tu, inna dina indallahi Islam, kita cara solat ikut Nabi. Tapi bila mari cara hidup, wa na'udzubillah min zalik, ikut Yahudi. Itu bimbang. Mari datang solat ikut Nabi dah kemar dah. Keluar sat lagi dah. Fikir cara Yahudi, cakap cara Yahudi. Habis cara hidup semua ikut Yahudi dah. Maka jadilah dia Islam hanya pada IC. Islam hanya pada syariat tapi tidak pada hakikat. Hati-hati. Bimbang-bimbang jadilah kita pada penyakit akhir zaman. Ibarat buih di lautan. Kata Nabi SAW. Buih ketika banjir. Akan datang akan datang satu zaman yang mana umat Islam ni akan dikerumuni oleh musuh-musuh Islam. Seperti makanan Nabi kata. Tamsil ni seperti makanan tu, makna tamsilan yang paling dahsyat tu. Sebab makanan tak, orang kata apa? Tak melawan. Dikerumuni makanan, makan kambing golek. Mana ada kambing tu lawan kita balik? Ada? Tak ada. Nak buat kambing golek ke, kambing perap ke, biryani kambing ke, kambing macam-macam kambing lah kita boleh buat. Satu zaman yang mana kita akan dikerumuni oleh musuh-musuh Islam seperti makanan. Cuba tengok sekarang ni. Musuh Islam boleh buat macam-macam yang dia nak, kita seakan-akan tak ada daya nak melawannya. Dan perumpamaan ini sahabat dengar, kenapa ya Rasul, adakah mereka sedikit? Nabi kata apa? Balhum kata Nabi kata banyak. Kasir barhum kasir, ramai. Ramai. Memang sekarang kita ramai. Kalau ikut bilangan 1.6 bilion lebih. Lebih kurang lah. Tapi Nabi buat perumpamaan seperti buih. Ni buih ketika banjir. Apa makna buih? Nampak je banyak, tapi dalam kosong. Hati-hati. Sebab tu terbinanya pengajian hakikat kehidupan ni. Sebab kemungkinan besar, tuan-tuan, kita mendalami tentang permasalahan agama kita dari sudut syariat perbuatan. Khalas. Rukuk kita, sujud kita, kita boleh nampak dan kita boleh tegur. Yang mana tak betul kita boleh tegur. Tapi dalam kehidupan siapa nak tegur? Cara fikir kita yang kadang-kadang tak ada siapa tahu. Sehingga ujian sampai. Ni yang bahaya. Sebab itulah dalam pecahan ni kita pertama kena faham. Agama ni bukan sekadar terjemahan di masjid saja. Agama ni bukan sekadar terjemahan pada pakaian semata-mata. Tapi agama itu adalah akhlak. Akhlak. Itulah peranan Nabi SAW. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dan kajian hakikat kehidupan ini memang tertegak, terbina dengan asas kajian tentang akhlak Nabi SAW. 4. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Ni dalam kajian ni dia panggil soft. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Dalam kaedah metod ataupun kaedah atau kafiat dalam menterjemahkan ataupun mentafsirkan kehidupan adalah bersandarkan akhlak Nabi SAW. Jadi sebenarnya mata Allah SWT bila kata nak kaitkan tentang ujian ni ataupun menghadapi tekanan kehidupan dari sudut yang mana kita nak bincangkan dari sudut kebenaran.
Tajuk ni serius sikit sebenarnya. Sebab bab ujian ni sebenarnya tak ada main-main sebenarnya. Dan kita berada di saat yang kritikal sebenarnya. Bila mana-mana setakat hari ni kalau saya dipanggil mana-mana, saya akan bawa tajuk ni. Dan tajuk ni akan dibahas dengan serius sebenarnya. Sebab gagal pada ujian ini akan melibatkan kita, sama ada kita mendapat satu kesan yang cukup besar. Apa dia? Azab atau nikmat. Gagal ujian kehidupan, tuan. Dia bukan macam gagal ujian peperiksaan bertulis tu. Gagal ujian kehidupan, maka kita bimbang akan dapat kesan dia. Kesan daripada kegagalan ujian tu baru dapat azab atau nikmat. Baik, jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Mari kita bincang sedikit dengan masa yang ada ni. Baik. Pertama kita nak faham apakah yang diistilahkan sebagai tekanan ataupun ujian. Ujian ni biasa sebut ujian dia mesti akan kaitkan dengan tekanan. Itu biasa. Sebab tu mana-mana perbahasan ujian. Ni ada ujian ni. Tak ada lagi orang melompat dengan ujian. Tak seronok. Mana ujian? Mana ujian kita? Tak ada. Ataupun pelajar-pelajar kita kan. Kalau kita tengok macam mana keadaan ujian tu, tengok budak-budak nak ambil periksa macam mana. Tak ada lagi lah orang kata, kalau periksa tu kalau boleh dilewatkan lagi. Dia nak macam tu. Dia tak ada, kami dah bersedia awalkan. Tak ada lagi. Tak ada lagi orang minta ujian diawalkan. Tak ada lagi. Jadi konsep ujian ni, kaedah ujian yang pertama, kesan ataupun peringkat awal nama ujian. Ujian tu saja membawa satu keadaan tekanan. Tekanan. Jadi takrif yang pertama kalau kita boleh lihat, ujian itu adalah tekanan. Baik, kalau kita rujuk pada Al-Quran pula, surah Al-Baqarah 155. Yang mana takrif ujian ni disebut sebagai yang mana Allah menguji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan perasaan takut. Khauf. Jadi takut ni tekanan, tuan. Yang menyebabkan kita ni tak nak ujian cepat sebab dia ada satu lagi keadaan yang Allah kata apa bentuk ujian ataupun apakah keadaan ujian itu. Maka dijawab dalam surah Baqarah 155 ini adalah walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Demi sesungguhnya, mana satu yang kepastian. Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Sedikit je. Allah tak uji banyak. Tapi sedikit tu tuan-tuan, kalau tak boleh dijawab, nyanyi. Tentang apa ketakutan itu? Maka ketakutan itu akan dinisbahkan dengan khauf wal ju'. Ini kita pecahkan terus. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Yakni perasaan takut dengan merasai kelaparan, ju'. Takut tak cukup makan, biasa. Malah kita hari ni, orang lelaki kita lah. Kalau pergi kerja tu, biasa nisbah perkataan kita keluar pergi kerja tu, kita akan cakap nak cari makan. Nah, sesuap nasi, cari makan. Orang boleh bergaduh dengan sebab tak makan, tuan, nyaman. Baik. Ketakutan kepada ju', lapar terus. Kelaparan, makna nisbah tak ada makanan. Satu. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Dua. Wal anfus, jiwa. Apa jiwa? Kematian. Wal anfusi was samarat, yang keempat, hasil tanaman. Dan ditutup dengan wabasyiris sabirin, kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Nampak? Dia peringkat atas tu dengar bunyi macam ya Allah, takutnya, tapi ujung dia gembira. Apa yang Allah nak cuba sampaikan? Apa hakikat dia? Apa sebenarnya ni apa? Baik. Maka sedang jemaah mata Allah SWT, bila kalau kita lihat ujian itu adalah satu keadaan yang dinamakan ketakutan. Jadi kita boleh nisbahkan. Ujian itu takut. Itu je. Ujian apa takut? Takut tak cukup makan, takut tak cukup duit, takut dengan mati, takut tanaman tak jadi. Semua takut. Lelah sekali. Hidup ini adalah satu ketakutan. Itu je. Dan sekiranya ketakutan ini tidak dijawab dengan baik, dengan ibadah. Ni kaedahnya tuan. Ni saya kena ringkas-ringkas ni. Dah habis lah. PKP. Ada. Isyak kita berhenti. InsyaAllah 10 minit lepas tu sambung sikit kan. Boleh. Dia bagusnya kita buat satu siri nanti insya-Allah Allah izinkan buat. Kita buat 1 jam ataupun 1 jam setengah ke 2 jam ke. Kita nak kaji detail sikit tuan.
Sebab tuan-tuan sedang imam mata Allah SWT bila dikajikan, Allah suruh yatafakkarun fikir. Sebab ujian ni dia ada soalan bocor dan jawapan bocor. Allahu Akbar. Dan kita tak boleh jawab ujian ni sebab tak diterangkan tentang ujian. Tak di-explain. Kita disuruh terima je lah, sabar lah. Saya kena ujian, sabar je lah. Kita sabar kata. Geram betul. Aku yang kena, bukan kau. Lala sekali orang tak suka tinggalkan agama. Ramai. Ketika ni takdir Allah lah, dengan izin Allah, alhamdulillah. Ada beberapa yang inbox saya lah tanya. 2 orang yang datang bertanya tu mengalami tekanan kehidupan cukup dahsyat sehingga menyebabkan dia nak bunuh diri. Banyak kali nak bunuh diri, bayangkan. Orang kita. Ada satu kes tu saya didatangi oleh seorang pelajar umur 19 tahun. Cubaan bunuh diri tu berkali-kali, tak mati-mati. Dia ingat dia gamaknya yang nak bunuh, ajar kat tangan dia. 19 tahun. Ketika dia upload video tu, orang komen bawah tu menyaut, saya pun pernah nak bunuh diri. Saya pun. La ilaha illallah, ramai. Nampak? Sebab dia begini tuan-tuan. Ujian ni takut, kan? Kita dah bahaskan. Terus kita terus pergi topik terus. Ujian ni satu ketakutan. Ketakutan, kalau tak tahu apa benda yang ditakutkan, dia akan jadi benda yang merosakkan. Tak tahu, ketakutan yang tak dasar. Takut tak ada duit, takut lapar, takut ni ketakutan yang tak dasar sebenarnya ni. Kalau kita terus takut kepada perkara itu, maka ketakutan ni akan menyebabkan dia hilang pertimbangan dalam kehidupan. Dia akan bunuh diri. Allah uji dia lapar, cari-cari tak jumpa, dia takut lala sekali, tak dia bunuh diri, dia bunuh orang. Simple. Dia geramnya pasal. Wa naqsi minal amwal, takut tak ada duit. Takut tak ada harta. Diingatkan datang masjid dah takut dah. Rupanya tak juga, dia tabung-tabung dah angkat sekali. Dia tak kira dah. Ketakutan ini tuan-tuan kalau tidak dirawat, Allah. Dan masalah hari ini yang melanda adalah ketakutan tidak dirawat dengan baik. Itu je. Dan nak menyelesaikan isu takut ni, tiada lain yang boleh menghilangkan ketakutan, melainkan siapa yang mencipta ketakutan. Sebab datangnya ketakutan ini dari Allah. Cuba kita lihat tadi ayat tadi. Walana beluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami akan menguji kamu dengan perasaan takut. Perasaan, bila sebut perasaan takut, bukannya kita buat. Perasaan ni, perasaan, rasa. Dari berdua perkataan, perasaan dengan rasa. Perasaan sedih, dia bukan buat-buat. Dia ada yang menjadikan. Malah semua perkara, kalau kita lihat pada diri kita ni pun, Allah jadikan zahir, batin. Maka apabila kita nak menyelesaikan isu ketakutan ini, kita pertama kena tahu dari mana datang ketakutan. Bukan datang dari kelaparan. Bukan datang sebab lapar, bukan datang sebab tak ada duit, bukan sebab ujian kematian, bukan. Yang mana tadi kalau kita lihat tentang harta benda, wa naqsi minal amwali wal anfus ni, jiwa ni, ujian mati ni. Satu zaman yang tadi hadis tadi adalah wa karahiyatul maut, benci kepada kematian, takut pada kematian. Itu membahaya. Tajuk-tajuk ini hanya penyebab. Penyebab untuk melihat takut kita ni disusun dengan baik atau tidak. Itu maksud dia. Contoh tadi, Allah uji lapar. Allah uji kurang harta. Allah uji tentang kematian. Allah uji tentang kurang hasil tanaman. Cuba lihat, wabasyiris sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Untuk jawab takut ni, dia kena selesaikan takut tu dulu. Dan ujian ini juga, kalau kita lihat, dalam surah Al-Baqarah 156. Yang pertama, bila kita dah tahu apakah yang menyebabkan kita hari ini dalam tekanan itu, ketakutan, maka dijawab dengan surah Al-Baqarah 156. Yang ni, yang biasa kita dengar, selalu sebut. Dan biasa duk nampak sangat dengan tulisan tu. Apa dia? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalimah tu kita nampak habis jenazah ya. Habis sebenarnya kalimah itu sepatutnya diletakkan pada keadaan musibah. Itu musibah. Keadaan ketakutan, keadaan ujian, apa saja ketakutan dalam bentuk ujian apa saja.
Sehinggalah ujian ataupun musibah ataupun tekanan yang paling tinggi itu adalah kematian. Dalam level ujian kehidupan yang paling tinggi kematian, tuan-tuan. Ayat 156 Al-Baqarah itu ujian kematian. Wa imma dengan ujian kematian pun Allah ajar kita qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Berbalik kepada dari mana datang ketakutan tadi. Bahawa kita akan berbalik kepada sesungguhnya semua perkara, nyawa, takut kita ini dari Allah datang dan kepada Allah dikembalikan. Jadi sudah jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pertama ni kita faham dulu keadaan ujian itu dan apakah isi kepada ujian itu tadi, ketakutan. Kemudian apa kita nak buat dengan ketakutan? Kita nak kembalikan kepada Allah. Takut bukan selesaikan dengan takut je. Contoh, takut wa naqsi minal amwal, takut dengan kurang harta. Dia nak selesaikan takut kurang harta, dia cari harta. Selesai tuan-tuan agak. Orang yang takut tak ada duit, dia pulun cari duit. Agak-agak hilang tak takut dia. Dah. Duit dapat, takut tak hilang. Dia lebih takut pula hilang duit lepas tu. Dia ingat, contoh, tak ada duit ni. Dia pun abaikan ni, takut ni sebab tak ada duit ni. Maka dia duduk nampak kat situ. Dia nampak satu lapis je. Dia kata tak payah nak kaji-kaji ni sekarang ni, kita tak ada duit ni, takut sebab tak ada duit ni. Dia pun duduk berusaha lah. Dia berusaha siang malam, pagi petang, mungkin kuliah dia kadang-kadang jarang-jarang. Dia tak mau dengar penjelasan apa tentang dalaman ni, tak mau. Dia tahu, aku sedang takut sebab tak ada duit. Maka dia cari duit. Allah uji dia. Ketika ada duit nak tanya, adakah ketakutan itu lebih takut atau di mana keadaan dia dulu? Contoh, sekarang ni dia jalan, dulu dia tak ada duit. Tapi sekarang dalam poket bawa 5,000. Agak macam mana? Nah, silap ada amgan. Dia mula fikir tengok kiri kanan. Ni karang. Nampak? Ketakutan tak selesai. Mungkin masalah dia tentang duit selesai. Takut tak selesai. Contoh lapar tadi. Dulu takut tak ada makan. Sekarang ni takut apa? Takut tak sedap makan pula. Nampak? Ujian tu takut tu tak hilang. Takut. Ini. Dia mula takut dia punya kemahuan, kehendak dia tak tercapai. Dia dulu makan ni takut tak ada. Sekarang ni takut dia pula lebih tinggi. Takut tak sedap pula. Tak sedap, takut lah sedap tak kedai ni. Oh, dia boleh pilih-pilih pula. Dulu melintang sapu, memuju lalu. Makan dia, tak apalah, takut ni pun okey lah ni. Jadi dia berusaha untuk cari makan. Dapat makan, tak selesai juga masalah. Sebab tu senang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita lihat, kalau kita kaji tentang sirah. Bagaimana umat-umat terdahulu. Ketika diberikan segala keperluan kehidupan mereka. Dari segi makanan cukup melimpah ruah. Sebagai contoh, kaum kufar, Quraisy, kafir Quraisy. Waktu itu mereka ni digelar sebagai golongan pedagang. Pedagang tuan-tuan. Mereka pedagang dan hebatlah dalam berdagang ni, hebatlah. Dalam keadaan kemuncak. Semua perkara ada, makan okey, tak ada kelaparan, harta banyak. Tapi di situ berlakunya keadaan yang lebih membimbangkan. Iaitu perebutan pula berlaku. Bunuh-berbunuh. Contoh dah maju-maju lain pula. Maka perebutan pula berlaku. Kerana apa? Isu ketakutan tadi tidak diselesaikan. Dia hanya menyelesaikan isu luaran saja. Sebenarnya sedang jemaah mata Allah SWT, Allah nak menguji kita ketakutan pada perkara itu untuk kita kembalikan takut itu kepada mana asalnya. Ini orang beriman cara tengok dia kena gitu. Hakikatnya kat situ. Walaupun syariat dia nampak tak ada duit. Itu syariat. Mengganggu perasaan. Tapi dengan jawapan apa tadi? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini jawapan apa? Ini jawapan orang beriman. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Baqarah 155 tadi, wa basyiris sabirin, kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar ni tentang iman. Asmaul Husna yang ke-99, sabur. Yang ke-99. Yang mana daripada satu maknanya kena mengenal Allah. Cara nak berhadapan dengan ujian ni tuan-tuan, rupanya Allah nak kenalkan dirinya yang maha berkuasa. Sebagai contoh, Allah uji sekarang kita dengan COVID. Bagi contoh tamsilan baru kita nampak. Ini tadi syarahnya. Tamsilnya begini.
Tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, Allah bagi ujian penyakit yang kita takut dengan subjek tu. Katalah ni COVID, bubuh depan. Ni COVID, kita takut. Kita takut dan sekarang ni Allah buat COVID ni tak mati-mati. Sebenarnya Allah nak kenakan siapa? Adakah Allah nak kenakan COVID yang tak mati-mati ataupun COVID ni dijadikan oleh yang maha kekal? Sebab itu sedang jemaah mata Allah SWT, setiap ujian itu ada puncanya. Dari mana datang? Orang beriman ni dia akan pergi pada hakikat. Datanglah kita munajat. Di sini datangnya kenapa kita kena beramal. Kerana ada satu sisi permasalahan, ujian, tekanan kehidupan ini tidak boleh diselesaikan dengan syariat semata-mata. Tak boleh. Ubat. Contoh. Selama hari ini kita diberikan kefahaman bahawa sakit ubat, sakit ubat, sakit ubat. Sekarang sakit tak ada ubat. Sebab kita ingat sakit ubat, ubat sembuh. Nampak fikiran kita. Simple je. Padahal benda tu kalau dikaji dari sudut tercapai tak makam untuk wabashiri sobirin, tak tercapai. Yang gembira tu bukan sebab sembuh kerana ubat. Dia dapat kesembuhan dan dia kenal Allah yang menyembuhkan. Tu jadi gembira tu. Bukan sebab sembuh ubat makan ubat. Sebab kalau sembuh kerana makan ubat, siap lagi dia akan minta ubat yang lebih power. Dia akan cari mana ubat. Tengok-tengok makan tak jadi pula. Dia cari ubat lagi. Ada tak ubatnya lagi? Ada tak ubat lagi? Dia tidak gembira. Sebab kalau kesembuhan kita hanya melihat pada ubat, percaya atau tidak, kalau ubat tu tak ada stok, penin. Penin kita. Kesembuhan, kegembiraan tu sebenarnya nampak orang beriman. Dia nampak bukan ubat itu. Tetapi dia nampak bahawa sakit ada yang menyembuhkan. Ubat itu asbab. Syariat lah. Macam tadi, lapar tu asbab. Memang kita akan ada perasaan takut pada lapar. Tapi kita akan ingat lapar ni kait dengan apa? Razak, rezeki. Lapar ni kait dengan rezeki. Makan, suruh makan. Setakat hari ni tuan-tuan, bab makan, bab rezeki ni bukan aturan manusia. Rezeki ni di bawah aturan Allah. Dan setiap yang melata atas muka bumi ini, semuanya dijamin oleh Allah Ta'ala tentang rezeki. Maka ketika kita takut lapar dan kita kembali kepada perbahasan iman, maka kita tidak dipengaruhi dengan kelaparan yang merosakkan. Contoh lagi, contoh kekurangan harta. Harta ni tentang kait tentang apa tuan-tuan? Kalau kurang harta ni, dia kurang harta, dia kait dengan usaha. Usaha tuan-tuan. Hari ini contoh PKP, lagi sekali kita ambil ibrah PKP. Bila usaha kita berkurang, usaha, kita dah tak boleh keluar, tersekat sekejap, kurang harta. Tetapi adakah kurang rezeki? Ini kena faham. Adakah kurang harta tu kurang rezeki? Ataupun adakah kurang harta akhirnya kurang kaya? Apa maksud kurang kaya? Adakah kekayaan Allah tu berkurang kerana kurang harta? Ni ujian-ujian je. Dia bukan sekadar kita tak apa hadapi saja. Tidak tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang masalah ni kita nampak macam tak kena ni kerana kita tak melaluinya. Tapi ada orang dia begitu struggle nak melaluinya. Dan tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT yang hadir malam ni secara tidak langsung, tuan-tuan sedang berada pada menyelamatkan diri pada ujian ini. Semua tajuk ni. Apa dia? Allah sendiri cabutkan ketakutan tuan-tuan. Tak sedar, cabut, hilang. Dalil surah Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang yang hanya saja yang mengimarahkan rumah Allah, yang beriman kepada Allah, hari akhirat, menunaikan zakat, lakukan suruhan Allah semua, dan tiada ketakutan. Walam yakhsha illallah. Secara tidak langsung tuan-tuan, kita ulang-alik datang masjid ni, adalah untuk Allah cabutkan ketakutan pada ujian. Sebab tu kita, kenapa kita okey? Bukan sebab kita okey, sebab Allah cabut takut dah. Tanpa sedar. Berapa ramai ketika umur, setiap umur ni ada ujian ketakutan masing-masing. Yang muda dengan cara takut muda. Yang berusia dengan takut yang berusia. Yang berusia takut dengan keadaan cucu lah, anak masa depan lah macam mana. Tapi cuba perhati. Kalau betul gerak pergi ke masjid tu betul niatnya,
Kalau sembang dengan betul-betul orang yang ikhlas, istiqomah di masjid, cuba bincang. InsyaAllah, Allah bantu. Dia cakap elok. Berbeza dengan orang yang tidak bawa diri kepada masjid. Beza. Sebab masjid memang Allah cabut takut terus. Takut tu ada, tapi Allah cabut. Ini terus pada solusi lah. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi menghadapi ujian kehidupan ini, pertama kita kena berurusan dengan ketakutan dulu. Ini kesimpulan dia, tuan. Untuk menghadapi ujian ketakutan ini, bukan selesaikan masalah tak ada duit tu. Sekarang ni nak selesaikan masalah jangan takut tak ada duit. Tu ayat dia. Kalau kita duk biarkan takut, sebab takut ni yang perasaan, memang Allah biarkan. Kalau kita biarkan takut tak ada duit, kita jawab dengan duit juga. Allah kata biar, Allah serahkan pada duit dah. Takut tak ada ubat, Allah serah pada ubat. Sekarang ni Allah uji COVID, tak ada ubat. Belum jumpa ubat lagi. Kalau kita hari ni tak ada iman, tuan-tuan, Allah. Rasa tak keluar rumah kita. Tak keluar rumah kita. Bayangkan penyakit yang tak nampak. Tak nampak. Macam mana kita nak yakin dengan apa, tuan? Ada sekadar yakin dengan penutup muka, itu sekadar langkah berjaga-jaga. Sekadar yakin dengan antibakterial ini, adakah betul kita buat tadi? Adakah kita boleh jaga sepenuhnya? Tak. Yang membuat kita boleh datang malam ni okey, relax, walaupun keadaan tengah abu biru ni. Abu biru lah sebenarnya. Iman. Sebab kita yakin bismillahilladzi la yadurru. Tu kuat sikit tu, la yadurru. Bukannya COVID bagi mudarat, Allah bagi mudarat. Walaupun COVID itu boleh mendatangkan penyakit itu, tetapi yang izinkan mudarat itu adalah kerana Allah, bukan kerana COVID. COVID itu syariat. Sama dengan duit. Kenapa ada setengah orang bila dia tak ada duit, dia relax? Ini dibuktikan, tuan-tuan, dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Licin sedekah. Licin, tuan. Dan Nabi tak marah pun. Kalau ikutkan, takutlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Manusia biasa juga. Kalau ikutkan, ketika 13 tahun Nabi dan sahabat duduk di Mekah, tak buat kerja sebab takut. Takut kena bunuh, takut kena ancam. Tapi umat Islam ni, yang mana benar-benar melihat akan kebesaran Allah di saat ujian datang, maka mereka tidak ada ketakutan. Malah mereka berhadapan pula dengan musuh yang berhadapan tadi. Macam Umar Khattab radhiyallahu an. Ketakutan tu hilang bukan sebab kita menyelesaikan masalah tu masih ada. Persoalan duit tu masih kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Siap bank pun dah setting dah. Maaf, baki tidak mencukupi. Kita pun jadi orang pemaaf dah. Saya maafkan. Kita lapang dada je maafkan. Bank pun tahu dah. Kejap lagi duit dia bukan selalu ada ni pun. Setting siap-siap lah kod ni. Maaf, baki tidak mencukupi. Apa ramai orang baki tidak mencukupi, tuan? Nampak? Jadi masalah tetap ada. Sakit sihat tetap ada. Ini adat kehidupan. Siang malam. Pasangan. Hidup mati. Itu ada. Tetapi ketika ujian itu kita jawab dengan punca dia. Takut, selesaikan takut dulu. Jadi nak hilangkan ketakutan ni, tuan-tuan. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, kajilah macam mana pun. Dalam kajian-kajian motivasi manalah, barat ke apa, biasa barat yang buat kerja-kerja macam ni. Nak hilangkan ketakutan, inferior, kita nak semangat. Dia buat macam-macam training lah. Pijak kaca lah, makan kaca lah. Konon-konon nak hilangkan takut, buat team building macam-macam. Tapi takut bukan hilang dengan cara begitu, tuan-tuan. Takut akan hilang bila kita kembalikan takut itu pada Allah. Dengan kita benar-benar takut dengan melaksanakan suruhan Allah. Hilang. Bila ketakutan hilang pada makhluk, lam yakhsha illallah, barulah makhluk tu akan pergi. Contoh orang kena sampuk lah. Orang kadang-kadang datang, Ustaz, Allah jin ni Ustaz ganggu saya. Dia ganggu sebab kita takut kat dia. Tapi jangan cabar dia. Mana. Bongkak pula. Dia buat tak tahu. Kamu makhluk, aku makhluk. Kamu boleh mati, aku boleh mati. Kita sama. Tapi aku lebih sikit, aku khalifah. Kamu pimpinan. Jawab gitu. Kalau berani dialog je tu, okey lah. Kadang Allah takut, Ustaz. Lagi takut, lagi ada.
Sebab takut tu masih ada. Ketika takut tu dikembalikan kepada Allah, barulah masalah tu boleh kita uruskan. Nah, tu kaedah dia. Baik, insya-Allah. Bila lu azan tu kita buat kesimpulan insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر، الله أكبر. Allahumma Allah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wah wa ba'as maqama mahmud innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang mata Allah Subhanahu wa taala. Khair, kita buat kesimpulan pada tajuk yang kita bincangkan pada malam ni. Khair. Baik, kesimpulan yang kita nak bincangkan pada malam ni tuan-tuan, pertama kita dah kena pasti ujian. Takrif yang sebenar dan sebesar-besarnya ujian itu adalah ketakutan. Besar kecil takut tu tergantung tahap keimanan dia. Dan dua perkara kita kena faham di sini. Pertama, Allah uji kita dengan perkara yang berlaku pada dunia. Itu syariat dunia. Itu asbab nak timbulkan takut. Sebab sekarang tak takut apa. Berani. Takbir. Allah. Sekali keluar, diuji. Melompat. Keluar tu takut tu. Contoh. Takut ni tak keluar selagi tak ada syariat yang sampai tu. Dia kena ada syariat. Dia mesti ada macam sakit. Datang. Tu syariat. Duit. Syariat. Makan. Syariat. Syariat akan sampai. Syariat untuk menguji hakikat. Apa yang ada dalam hati.
Makna kata di sini yang pertama kita kena faham, di saat ujian itu datang, untuk apa ujian itu datang? Untuk menguji tahap keimanan kita. Sebab takut ni dalam perbahasan kata Imam Ghazali rahimahullah, takut ini bermulanya perbincangan tentang iman, khauf. Ana akhafullah. Takut ni bermula dengan apabila kita benar-benar kembalikan kepada Allah. Dan sudah pasti duit, sihat, sakit, dunia ni milik Allah. Kalau kita takut tak ada duit, nah sujud pada Allah. Bukan sujud pada duit. Nah takut sangat tak ada duit, sujudlah pada Allah. Ya Allah, aku takut tak ada duit, tapi takut ni datang daripada Engkau. Jangan bagi aku takut dengan duit, ya Allah. Ini doa begitu. Tapi sekarang orang tak fikir benda tu lah. Yang fikir duit dulu. Nanti hilanglah takut tu. Tak hilang juga. Contoh. Ya Allah, sakit ni datang pada Engkau, ya Allah. Kau angkat ketakutan pada sakit ni. Aku tak nak takut pada sakit ni. Dengan ilmu lah. Sebab tu sedang jemaah mata Allah SWT, kalam tadi istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk kita nak kembalikan ketakutan tu dulu. Sebab masalah kita kena selesaikan. Masalah tu pada side kita sebagai hamba. Hamba kena buat. Dia tak ada duit, tiba-tiba, ya Allah, aku harapkan pada Engkau, ya Allah, kedebok duit datang. Tak ada. Dia tetap kita kena ada ikhtiar tu. Melainkan ada setengah-setengahnya Allah izinkanlah. Karomah-karomah tertentu, insyaAllah. Nah? Cuma nak beritahu masalah tetap ada, tapi nak selesaikan dulu ibu dia. Ni takut ni. Sebab takut ni tuan-tuan, contoh, kita dulu tak ada duit. Tapi takut masih ada. Apa beza je? Dulu takut tak ada duit, sekarang takut ada duit pula. Apa beza dia? Hidup macam tu tuan. Dulu takut tak ada duit, sekarang takut habis duit pula. Orang Jawa kata cannot brain. Tak boleh fikir. Malah takut tak ada habis duit lebih bahaya daripada takut tak ada duit dulu. Sebab kurang-kurang tengah tak ada duit dah biasa tengah tak ada. Ni dah pegang dah biasa ada ni tiba-tiba tak ada. Allah. Tu. Jadi takut tadi tu kita nak kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya di sini, kalau kita rujuk kesimpulan di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Baik. Surah Al-Baqarah 62 ni jawapan kepada ketakutan, tuan. Kenapa ketakutan mesti dijawab dengan keimanan? Kerana ketakutan itu akan dicabut oleh Allah dengan amalan. Allah kata dalam surah Al-Baqarah 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus solihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Siapa pun di kalangan Nasara was-sabiina man amana billah, dia beriman kepada Allah, hari akhirat, wa amilus solihat. Iman pada Allah, hari akhirat makna ikhlas ni. Beramal soleh dengan ikhlas. Apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka pahala yang banyak di sisi kamu. Arti kata lain, kata kunci di sini untuk menghilangkan ketakutan ini adalah dengan pahala. Apabila pahala dicurahkan kepada seseorang itu, maka hilanglah ketakutan dia. Kerana Allah kata apa? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tiada ketakutan, tiada kebimbangan atas perkara buruk yang bakal berlaku pada kamu. Malah ayat ini menceritakan tentang ujian yang paling besar pula kita akan hadapi. Setiap orang akan melalui, saya, semua tuan-tuan. Apa dia? Kullu nafsin za'iqatul maut. Sekarang mungkin kita boleh rasa nampak macam okey, tapi di saat itu tak ada apa lain yang boleh tahu melainkan amalan. Jadi amalan itulah akan menjadi peninding, pendamping kita. Amalan yang banyak, yang benar, yang banyak maksudnya yang benar-benar takut pada Allah, Allah campakkan dalam hatinya pahala, ketenangan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada ketakutan, tak ada kebimbangan. Allah hantar malaikat tuan-tuan bagi penasihat. Jangan takut, jangan bimbang. Contohlah macam contoh kita tak ada duit, sekali banker datang, jangan takut, jangan takut. Saya ada duit, jangan takut. Macam itulah. Macam anak-anak kita, dia tak ada duit, bapak datang. Jangan takut nak, bapak ada duit nak. Pilih apa yang nak. Bapak bayar, it's okay. Anak pun okay, beres. Kita dah tak ada apa nak buat, dah tak tahulah macam mana nak hadapi. Allah datang dengan hantar malaikat. Jangan takut. Aku yang memiliki segala-galanya. Itu yang kita nak. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi penutupnya, bertepatanlah dengan apa yang saya nak kongsikan dengan amalan kita jumpa dengan Mufti Negeri Sembilan tu esok. Beliau kata apa?
Saya minta Tok, cuba bagi amalan sikit. Boleh saya kongsi-kongsi. Amalan ni dapat daripada Tok Murtadah, almarhum mufti dulu. Apa amalan untuk berhadapan dengan ujian? Dengan kehidupan semua perkara. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nampak mudah tuan? Nampak mudah. Sambung belakang. Wala manja minallah. Wala manja minallah. Illa ilaih. Illa ilaih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu hadis Nabi SAW. Tiada daya, tiada kuasa. Sebab takut ni tak ada daya tuan. Apa yang boleh menghilangkan takut? Duit tak boleh. Lapar tak boleh. Sebab tu apabila ketakutan menyerang seseorang itu, kalau dia tidak kembali kepada Allah, maka ketakutan itu akan merosakkan diri dia. Maka letakkan pada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala manja. Tidak boleh tidak lari daripada Allah. Wala manja minallah. Tak boleh lari pada Allah. Illa ilaih. Kena ke Allah juga. Bila datang ketakutan, tak boleh lari. Jangan lari. Contoh dalam COVID ni, mungkin tadi kata nak imarahkan balik masjid. Jangan lari pada masjid. Tak nak kena datang juga ke masjid. Kita tak ada solusi lain. Wala manja minallah illa ilaih. Tu boleh diamalkan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja. Wala manja minallah illa ilaih. Melainkan hanya kepada Allah. Itu dia. Itu ibu dia. Sebab ketakutan ni kita tak boleh nak uruskan, melainkan Allah yang uruskan ketakutan kita. Kita uruskan kerja kita lah. Tapi ketika Allah tak ambil alih ketakutan tu, macam mana nak selesaikan masalah? Sebagai contoh macam bom. Dipanggil team tactical team. Dia kena tak ada takut. Kalau dia takut, ni ada bom ni. Tim tactical team, dia takut. Kita lagi, dia pun lagi. Pertama sekali kena hilangkan takut. Ni maksudnya dengan teknikal. Dia tak boleh takut dengan bom tu. Dia kena hadapi. Begitulah orang beriman, dia tidak boleh takut dengan masalah. Dia kena hadapi. Tak ada duit, jangan takut tak ada duit. Sakit, jangan takut dengan sakit. Hadapi kesakitan. Dengan apa? Cari ikhtiar. Ubat, cari ubat. Dengan Allah, jangan tinggal. Wala manja minallah. Tidak boleh, tidak. Mesti dengan Allah. Itu dia kaedah dia. Jadi cukup setakat itulah perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Kalau ikutkan banyak lagi kita nak bincang ni. Tapi paksa saya ringkaskan, pendek-pendekkan perbahasan ini. Mudah-mudahan itulah tadi. Ujian itu ketakutan, selesaikan takut itu. Tidak akan selesai masalah kita selagi mana masih ada takut. Jadi takut tu kena diselesaikan dengan amalan. Istiqomah lah tuan-tuan yang datang. Alhamdulillah saya sangat seronok tengok amal malam ni. Alhamdulillah, tahniah dan syabas lagi sekali. Kerana inilah salah satunya, satu-satunya dan satu-satunya cara untuk hilangkan ketakutan yang ada dalam hati kita. Supaya kita boleh berhadapan dengan masalah kehidupan dan masalah kematian nanti insyaAllah. Jadi lagi sekali, saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengusaha semua yang sudi menjemput saya pada malam ni. Dan mohon maaf di atas segala kekurangan dalam penyampaian, terkasar bahasa ke, terkurang bicara saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang boleh menyempurnakan perbincangan kita pada malamnya penuh barakah ni. InsyaAllah ketemu lagi, insyaAllah akan datang jika diizinkan Allah. Kita buatlah satu syarat lebih panjang sikit untuk kaji tentang ujian ni juga insyaAllah. Jadi cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.